Lambat pula rekod ni. Tak masuk-masuk. Kenapa terkeluar tu Izwan? Tersingkir. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Dah makan ke belum? Belum. Dah. Dah Kenyang tak? Cikgu dah makan belum? Dah. Saya makan apa? Cekodok weh. Tahu tak cekodok? Korang sebut apa? Jemput-jemput Tahu. Jadi tiga bahasa kan. Cekodok, cucuk dengan jemput-jemput. Tapi kalau saya kampung saya lah, orang kampung saya panggil jemput-jemput. Cekodok pisang ke? Kalau orang Melayu orang bandar panggil cekodok kan ataupun cucur kan. Tapi saya panggil jemput-jemput. Saya panggil Jom makan jemput-jemput. Tak tahu lah korang ada istilah jemput-jemput ke? Saya pakai jemput-jemput. Saya welcome. Itu memang asal Johor lah tu. Kalau yang guna istilah cucur ataupun cekodok tu dia dah modern sikit. Modern Okay, so tanpa membuang masa untuk hari ini kita akan bicarakan tentang topik topik apa? 5.4, 5.5 Topik 5.5 berkenaan dengan Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey, sekejap saya tunjukkan slide dulu. Bab tingkatan 5, bab 5. Bab 5 ni walaupun subtopik dia tak adalah banyak sangat kan. Dia tak adalah sampai poin 9, poin 8, poin 9 kan. Tapi setiap subtopik dia tu boleh tahan juga fakta-fakta yang awak kena ingat lah kena ulang kaji selalulah ulang kaji selalu. Sebab bila macam saya pernah mengajar silibus KBSM kan. Jadi saya akan cuba nak menyesuaikan balik buku teks baru awak. Okey, macam awak tak ada masalah. Awak terima menghadap je buku yang ni kan, awak terima ilmu baru kan. Jadi awak tak ada percanggahan tau dengan buku-buku lama. Macam saya bila baca topik Malaysia buku teks lama, tiba-tiba baca buku teks awak yang baru punya, dia akan ada problem sedikit. Kan nanti dia terconfuse sikit. Dia ada perubahan-perubahan sikit lah beberapa istilah yang digunakan. Jadi saya terpaksa nak menyesuaikan balik. Saya baca, kadang-kadang saya terpaksa baca lebih sekali dua kali lah untuk nak menguasai topik bab 5 awak ni juga. Apatah lagi awak sebagai murid kan, yang mungkin tak pernah tahu sejarah Malaysia. Okey, saya pun baca juga tentang sejarah Malaysia teks KSSM ni. Okey, sebab bila teks KBSM yang lama tu dia akan berbeza sedikit cerita dia. Fakta dia tak jauh sangat, cuma cerita dia berbeza. Jadi saya perlu biasakan dengan buku teks baru awak lah. Okey, supaya nak sesuaikan dengan peperiksaan soalan yang soalan jangkaan apa dia kan. Okey. Jom, belum keluar. Okey, ada yang baru masuk Okey, selamat datang Alice. Okey, so berkenaan dengan topik 5.5 adalah Perjanjian Julai 1963 ataupun nama lain disebut Perjanjian Malaysia. Okey, sebelum ni mungkin awak dah belajar Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu tingkatan 4 punya topik tau. Okey, lepas tu awak belajar juga Perjanjian ataupun Perlembagaan Merdeka ataupun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tetapi untuk hari ini kita pergi ke perjanjian baru yang disebut Perjanjian Malaysia. Okey, awak boleh guna istilah ni je senang.
Okey, ataupun bahasa lain dia Perjanjian Julai 1963. Nanti kalau keluar mana-mana soalan objektif ke, soalan apa ke, tiba-tiba soalan tanya, terangkan intipati Perjanjian Julai 1963. Contohlah kalau keluar soalan macam tu, terangkan intipati ataupun isi kandungan Perjanjian Julai 1963. Nanti awak terpinga-pinga kan, fikir, Perjanjian Julai 1963 ni perjanjian apa awak tak tahu. Rupanya Perjanjian Malaysia. Ingat tahun dia sama kan? Okey, Malaysia tahun 1963. Okey, so awak kena ingatlah dia sama. Okey. Itu yang saya kena biasakan dengan buku teks awak. Sebab buku teks lama dia tak ada sebut tau Perjanjian Julai 1963, memang tak ada. Tapi bila saya kaji buku teks awak, dia guna istilah yang macam-macam. Okey, Perjanjian Julai 1963 ataupun dikenali Perjanjian Malaysia. Okey, so saya pun belajar benda yang barulah. Okey, dan kamu pun of course kena tahu. Okey. Dan kita nak kenal juga selain itu, selain dikenali sebagai Perjanjian Julai 63 dan Perjanjian Malaysia, juga ada kod dia lah. Senang katalah ni kod dia MA63. Kalau tiba-tiba diguna istilah MA63 apa dia? Berikan isi kandungan MA63. Contohlah kan. Korang terfikir pula apa ni MA63 ni? Machine gun ke rifle ke kan? Korang fikir senjata ke apa? Okey, sejenis model pesawat tentera ke? Rupanya MA63 adalah Perjanjian Malaysia. Okey, jelas tak? Boleh awak ingatlah MA ni merujuk kepada MA ringkasan Malaysia. MA je, ambil depan je 2. 63 ni hujung tahun dia 63. Macam tu lah cara awak nak ingat. Okey. Okey, so kita nak terangkan sedikit tentang latar belakang Perjanjian Malaysia ataupun MA63 ataupun Perjanjian Julai 1963. Apa latar belakang dia? Okey, so Perjanjian Malaysia ini, itu kalau ayat lengkap lah kalau awak tulis dalam exam. Perjanjian Malaysia merupakan sebuah dokumen, kan? Perjanjian Malaysia itu apa? Perjanjian Malaysia merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Kenapa melibatkan kerajaan-kerajaan ini? Okey, sebab Tanah Melayu ni memang kita lah. Dalam Malaysia memang ada Tanah Melayu, ada Sarawak, ada Sabah, ada Singapura. Tapi kenapa melibatkan British? Sebab kita memang banyak bergantung dengan British lah. Sebab pembentukan Malaysia ni pun salah satu cadangan British juga untuk membantu kita lah. Okey. Okey, seterusnya. Perjanjian ini latar belakang dia lagi. Okey, sebab dah disebut Julai. Okey, nama pun Perjanjian Julai 63. So, perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 63. Bukan kat Kuala Lumpur bukan kat Singapura tetapi di London. Siapa pernah pergi London? Ada yang pernah pergi London tak? Tak ada Tak pernah cikgu. Mana dah tahu Tresha ke Sabina pernah pergi. Oh, Afiq pernah pergi Betul Afiq? Ya, Pernah pergi? Serius lah Afiq? Tertekan lah cikgu, tertekan. Oh, tertekan. Okey, so seterusnya isi kandungan perjanjian ini dikemukakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, senang kata sebenarnya dia nak cerita kat sini siapakah yang merangka ataupun yang membuat Perjanjian Malaysia. Siapa? Okey, so yang membuat Perjanjian Malaysia ataupun yang merangka isi kandungan Perjanjian Malaysia ini adalah Jawatan Kuasa Antara Kerajaan ataupun JAK. Ini fakta penting lah, awak kena tahulah. Jangan tiba-tiba awak jawab Suruhanjaya Kobot lah, Suruhanjaya Red lah. Okey, awak jawab Jawatan Kuasa Kerja lah. Awak tengok, saya ada post kan send ke grup kan. Saya rasa semua kelas saya pun saya send biar dia orang tahulah siapa yang rangka PTM 48, siapakah yang merangka PTM 57, siapakah yang merangka
Perjanjian Malaysia. Jadi awak kena bezakan, okey, jawatan-jawatan tersebut. Okey. Untuk Malaysia dinamakan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JK. Ni pun awak dah belajar langkah-langkah pembentukan Malaysia kan. Dia peranan yang terakhir sekali. Kalau awak tengok kat nota pun ada kan. Yang ni kan. Kalau tengok kat sini kan, langkah pembentukan Malaysia paling bawah Jawatan Kuasa Antara Kerajaan ditubuhkan kan. Ini banyak ni awak kena belajar. Referendum Singapura, London, Suruhanjaya Kobot. Okey, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Okey, ini poin dia, tujuan dia. Menyediakan rangka perlembagaan. Sebenarnya rangka perlembagaan yang dimasukkan kat sini adalah Malaysia lah. Okey, Perjanjian Malaysia ataupun Perlembagaan Malaysia. Okey, saya tulis je lah kat sini. Perjanjian Malaysia. Okey, itu sebenarnya. Okey. Tapi kat buku teks dia tak jelaskan terus lah. Okey. Dia cerita macam ni je, menyediakan rangka perlembagaan. Tapi sebenarnya perlembagaan yang dimasukkan tu Perjanjian Malaysia ataupun Perlembagaan Malaysia. Okey. Okey, kemudian apakah prinsip utama Perjanjian Julai 63 ini ataupun MA 63? Perjanjian Malaysia, apa prinsip utama sekali yang ditekankan? Okey, prinsip utama dalam Perjanjian Malaysia ialah ini, mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Okey, negeri-negeri apa yang negeri-negeri baru yang terlibat dalam Malaysia? Inilah, iaitu Sarawak, Sabah dan Singapura. Inilah negeri-negeri baru yang join Malaysia tahun 63. So, apakah prinsip utama dalam perjanjian tersebut? Kita nak memastikan dalam perjanjian itu kita dapat iktiraf hak yang sama kepada semua negeri. Maksudnya semua negeri ini dapat hak yang sama sebagaimana negeri-negeri yang ada di tanah Melayu macam Johor, Selangor, Pahang, apa semualah. Okey, sama je. Maksudnya kita tidak menganaktirikan. Faham tak maksud menganaktirikan ni? Saya sebut macam tu. Tidak pilih kasih lah. Kan? Macam tak terasing lah macam tu tak terasing. Walaupun mereka negeri baru masuk dengan kita, tetapi kita tidak pernah nak mengabaikan mereka. Okey, segala permintaan mereka, cadangan mereka kita cuba dengar juga. Okey, kita ambil pandangan. Okey, kita kebajikan rakyat dia pun kita sama. Okey, kalau kata Semenanjung Malaysia kita maju, kita pun juga cuba nak majukan negeri yang baru-baru itu. Yang baru masuk itulah Singapura, Sarawak dan Sabah. Tidak ada perasaan belas kasih lah, pilih kasih macam tu. Macam awak lah kan. Okey, contoh macam mak ayah kita kan. Okey, ada anak baru kan. Dapat adik baru. Kalau boleh kena semua berikan hak yang sama rata. Okey, tapi benda tu sebenarnya paling susah nak buat. Nak pilih manusia memang normal tu ada cenderung pilih kasih. Bahkan dalam hubungan kawan sekalipun. Dalam hubungan kawan sekalipun awak pun ada cenderung perasaan kasih pada seseorang saja kurang kepada kawan yang lain. Apatah lagi adik-beradik ke apa semua samalah. Saya pun sendiri sebagai cikgu pun sama juga. Dia tak lari benda tu, tapi macam ni kita perlu adil kepada semua murid. Contohnya menanda kertas kan. Awak ingat cikgu semua 100% boleh cuba adil ke? Cuba sedaya upaya kadang-kadang alah murid favourite aku ni. Contoh naikkanlah sikit. So tak boleh benda tu, dia kena adil. Walaupun contoh satu murid ni, murid ni kurang ajar aku ni, selalu tak buat homework, sakit hati aku. Memang saja je nak gagalkan. Tak boleh lah kan. So kena adil ikut apa yang dia bagi jawapan dalam kertas peperiksaan. Okay, sama halnya macam Malaysia lah. Okay, bila negeri baru masuk dengan Malaysia, perlu prinsip utama dia mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri-negeri dalam Malaysia. Okey, so seterusnya isi kandungan. Isi kandungan ataupun intipanti Perjanjian Malaysia. Ini soalan favourite jugalah. Kalau topik Perjanjian Malaysia biasa tak lari daripada nak tahu isi kandungan. Tiba-tiba dia minta tanya, soalan tanyalah kan.
terangkan isi kandungan perjanjian Malaysia. Kan, tiba-tiba ataupun terangkan isi kandungan perjanjian Julai 63. Ingat lagi lah perjanjian Julai 63. Ataupun terangkan isi kandungan MA 63. MA 63. Awak ingat apa benda lah MA 63 punya perjanjian Malaysia. Okey, yang pertama, dalam isi kandungan perjanjian Malaysia disebut bahawa tarikh pembentukan Malaysia itu pada 31 Ogos 1963. Dia nak ikut sama tarikh kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini ada murid tingkatan 4 saya tanya, saya sajalah. Bukan saya yang tanya, dia yang tanya saya dalam kelas. Cikgu, bila tarikh kemerdekaan negara kita? Saya terkejut tau, semua murid pandang dia je. Dah tingkatan 4, dia boleh tanya soalan tu. Tapi saya tak boleh nak meremehkan dia tau. Jangan saya gelakkan kan, tapi tergelak sikit lah. Minta maaf lah. Dia betul tarikh merdeka pun dia tak tahu. Dia bukan murid kelas belakang, murid kelas depan juga tau. Dia boleh terlupa sekejap. Bila sebut 31 Ogos baru dia boleh. Lepas tu semua kawan dia bahagia je. Saya asyik dalam kelas tu. Kau tahu tak tarikh kemerdekaan? Satu hal pula kan. Tapi bagus juga. Dia sebenarnya nak bertanya. Tapi yelah soalan dia tu. Ingat soalan yang kau-kau kan. Rupanya soalan basic pun dia boleh tanya. Tapi kita kena jawab. Itu tanggungjawab kita kan. Kena bagi tahulah. Bagi dia ingat. Tapi jadi bahan pula. Kesian pula kawan tu. Dalam murid perempuan. Tapi nasib baik dia tu jenis macam sempoi lah. Dia jenis tak terasa sangat. Dia jenis memang apa kata, gila-gila jugalah orangnya. Okey, seterusnya, apakah isi kandungan perjanjian Malaysia yang kedua? Okey, isi kandungan perjanjian Malaysia yang kedua ialah Sarawak, Sabah dan Singapura menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama dengan Tanah Melayu. Okey? Okay, sebab ini negeri-negeri baru. Okay, sebelum tahun 63, Sarawak, Sabah, Singapura ni negeri yang berasingan, merupakan negeri jajahan British. Tahu sebelum ini? Semua tahu kan Sarawak, Sabah, Singapura ni semua negeri-negeri jajahan British. Tapi British macam rasa sukar nak memerdekakan satu-satu negeri ni. Takkanlah British nak sibuk-sibuk nak memerdekakan satu negara Sarawak, satu negara Sabah, satu negara Singapura. Leceh, banyak kerja. Kau susah-susah kau masuk je lah dengan Malaysia senang. Urusan tu lebih mudah. Kan jimat kos ke apa semua. Okey, so itu antaranya lah. Itu saya sebut je lah dalam fakta sejarah tak adalah sebut macam tu. Okey, andaian saja. Okey. So, yang ketiga, apakah isi kandungan perjanjian Malaysia? Iaitu kerajaan British. Great Britain lah, negara Britain. Mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Apa maksud kedaulatan yang mengiktiraf kedaulatan? Apa maksud mengiktiraf kedaulatan? Ada yang nak explain tak? Macam benda tu dah sure yang negara tu akan masuk Malaysia macam tu. Okey, ada lagi yang nak try? Apa maksud mengiktiraf kedaulatan? British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura ni masuk dalam Malaysia. Boleh? Tak tahu? Okey, macam ni lah apa Atika? Cuba. Saya rasa buat iktirafkan kedaulatan ni maksud dia macam British tu dia dah cakap dekat Sabah Sarawak yang dia orang akan jadi tanah yang bebas, maksudnya tanah yang merdeka. Ya, correct. Itu. Okey, terima kasih. Wow. Betul-betul, Atika. Okey, jawapan Umairah pun Umairah type tadi. Mengesahkan kemerdekaan. Okey, betul. Lebih kurang lah. Awak maksud kedaulatan tu senang kata bebas. Bebas dan merdeka. Diberikan kekuasaan. Ada 3 keyword tu. Ingat kalau kedaulatan ni senang kata merdeka, kemerdekaan lah. Kebebasan, freedom ataupun apa tadi saya sebut? Dah lupa lah. Merdeka, kebebasan, kekuasaan. Diberikan kekuasaan. Itulah kedaulatan. Okey. Maksudnya kalau Sabah, Sarawak, Singapura masuk dengan Malaysia, British dah mengiktiraf kemerdekaan Singapura, Sabah dan Sarawak. Dah tak ada isu yang diorang ni dah merupakan tanah jajahan lagi. Sebab dia dah join dengan Malaysia. Okey. Tutup. Tutup sekejap.
Ah, okey, minta maaf ada iklan. Okey, sambung Sekejap Okey, intipati sambung. Seterusnya, apakah isi kandungan Perjanjian Malaysia, Perjanjian Julai 63 ataupun MA 63, iaitu Sabah dan Sarawak, Kerajaan Sabah dan Sarawak diberikan kelebihan untuk membentuk kabinet negeri mereka sendiri. Okey, adalah kabinet Sarawak, ada kabinet Sabah. Okey, maksudnya biar dia orang ni rasa istimewa lah. Okey, diberikan sedikit keistimewaan. Biar supaya mereka tak rasa macam kurang peranan mereka bila mereka menyertai Malaysia. Okey. Yang kelima, apakah isi kandungan Perjanjian Malaysia, iaitu penduduk Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Macam-macam kan. Orang Iban, Kadazan Dusun, Melanau, Murut, orang Dayak, apa-apalah macam-macam orang etnik-etnik Sabah Sarawak. Okey. Diberikan pengiktirafan yang sama seperti orang Melayu. Nampak tak kat situ? Sebab itulah bila mereka tahu kalau kami menyertai Malaysia, kami pun dapat hak yang sama macam orang Melayu kat Semenanjung. So mereka tak rasalah rugi untuk menyertai Malaysia. Ini salah satu benda yang besar kita bagi sama hak. Maksudnya apa yang orang Melayu dapat hak istimewa dalam perlembagaan negara kita, kita berikan sama juga kepada orang Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Okey, macam contoh siapa? Cikgu Vioni kan. Cikgu Vioni orang Sarawak kan. Kalau suami dia orang Sarawak, saya tak pasti suami dia orang Cik ni orang Sarawak okey. So kalau mereka orang betul-betul orang Sarawak, mereka sama status mereka, hak istimewa dapat. Okey, kalau nak beli rumah bumi lah, okey, harga bumi bumi lot macam tu sama macam orang Melayu yang dapat. Okey, orang Sabah Sarawak ni. Okey, seterusnya dalam Parlimen Malaysia, okey, yang ni poin Parlimen Malaysia pula, isi kandungan berkenaan dengan Parlimen Malaysia. Okey, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan 24 kerusi untuk Sarawak. Okey, 24 kerusi untuk Sarawak. Cikgu, Ya? ada orang nak join. Ya ke? Sekejap. Terkeluar. Okey. Dini, line sangkut Dini. Line tak kuat lah tu. Okey. Saya pun bila hari tu yang buat sharing success tu kan dengan senior tu kan, saya terkeluar juga lama tu. Ada siapa si Batrisha Fakrul dia cakap tu, saya dah tak tahu apa yang dia cakap. Saya pun live terpaksa leave Okey, seterusnya sambung. Okey, dalam isi kandungan Perjanjian Malaysia, dalam aspek parlimen, kedudukan Parlimen Malaysia, kita berikan 24 kerusi untuk Sarawak. Maksud kerusi ni bukan kerusi yang saya duduk ni kan. Saya nak tunjuk, takkan nak tunjuk kan. Okey. Kerusi yang dimasukkan ke sini adalah wakil, perwakilan. 24 perwakilan diletakkan di Sarawak dalam Parlimen Malaysia. Okey, kemudian 16 kerusi ataupun 16 perwakilan untuk Sabah. Okey, untuk Sabah. Dan Singapura adalah negeri yang kecil, 15 kerusi. Okey, untuk Singapura. Ingat tak? Boleh ingat tak jumlah kerusi yang diberikan kepada Sabah, Sarawak, Sabah dan Singapura. Paling besar sebab Sarawak ni negeri yang paling besar kan. Ingatlah 24, 16, 15. Okey, Sabah 16, 15, Singapura lah. Singapura ni negeri paling kecil. Okey. Saya nak tunjuk ni.
Okey, yang ketujuh, isi kandungan perjanjian Malaysia yang ketujuh ialah memperuntukkan tempoh masa peralihan kepada Sarawak dan Sabah. Contohnya dalam bidang pentadbiran awam dan pendidikan. Maksudnya kat sini kita nak bagi masa, bagi masa kepada kerajaan Sabah dan Sarawak untuk menyesuaikan diri sebenarnya. Untuk menyesuaikan diri dengan pentadbiran baru. Mungkin dulu masa dia sebelum menyertai Malaysia, pentadbiran diorang ni tak sama. Okey, pentadbiran diorang ni terpengaruh dengan cara pentadbiran apa orang kata keluarga Brooke kan, cara pentadbiran keluarga Brooke ataupun daripada pentadbiran pejabat tanah jajahan London. Okey, British yang menjajah diorang kan. Tapi bila di join dengan Malaysia, dia perlu menyesuaikan pentadbiran ataupun corak pentadbiran kerajaan negara kita. Perlu samalah kalau boleh. Tapi dalam isi kandungan perjanjian Malaysia ini, kita memberikan Sabah dan Sarawak ini tempoh masa peralihan, bagi tempoh untuk diorang menyesuaikan diri. Contohnya bidang apa? Bidang pentadbiran dan bidang pendidikan. Pentadbiran awam lah sama. Awak sebut bidang pentadbiran je pun tak apa. Okey? Okey, jelas tak isi kandungan? Apa-apa pun, isi kandungan ni awak kena hafal tau. Tak suka dengan perkataan hafal. Tapi inilah biasa kalau topik ini awak kena ambil tahulah sebab ni isi kandungan, jadi benda tu penting. Sebab dia ciri-ciri kan. Okey. Ini. Kalau kita tengok kat sini kan. Kalau kita tengok kat sini, dari isi kandungan, tarikh pembentukan Malaysia itu jatuh pada 31 Ogos. Tetapi masalahnya sekarang, walaupun isi kandungan tu kata Malaysia tu tarikh nak dibentuk 31 Ogos, tapi dilaksanakan tak 31 Ogos? Tidak. Tidak. Akhirnya jadi kepada tarikh berapa? Tarikh 16 September. Okey. Tarikh pembentukan Malaysia sebenarnya pada tahun, bukan pada tahun lah, pada bulan 16 September 1963. Ini kalau kita bacalah, kalau penuh info dia. Pengisytiharan pembentukan Malaysia sepatutnya dirancang pada 31 Ogos 63. Kan? Tapi kalau menurut saya, ataupun menurut saya rasa awak lah, bukan saya je, kita mungkin lebih suka 16 September kot. Sebab dia dapat banyak cuti umum, betul tak? Kalau contohlah pembentukan Malaysia itu 31 Ogos, cuti umum tu sekali je lah. Maksudnya 31 Ogos tu merujuk kepada kemerdekaan Tanah Melayu 57 dan kemerdekaan Persekutuan Malaysia. Sama kan tarikh? Tapi kalau kita dianjak tarikh tu 16 September dapat tarikh baru, so cuti umum kita sekarang dah ada dua. Satu 31 Ogos, satu lagi 16 September. Kalau awak tengok kalender Malaysia pun, 16 September ni merupakan hari apa? 16 September hari apa ni? Guys, 16 September hari apa kalau dalam kalender? Hari jadi saya. Oh! Hari Malaysia rasanya lah. Aduh, okey betul. Serius lah. Okey, Mustaqim kata hari Malaysia, betul tapi yang Atika Alia tu itu fakta. Serius lah. Betul-betul. Atika Alia birthday dia 16 September, hari Malaysia tu. Kalau tengok kalender tu hari Malaysia itulah birthday dia. Oh, ingat main-main je. Betul-betul. Tahun lepas. Sebab saya ingat. Aduh. Okey. So sekarang ni Julai kan? September bulan 9, nampak lagi. Lagi 2 bulan lebih Standby hadiah cikgu. Standby hadiah. Standby. Tu lah, saya risau Saya takut lupa dia terasa tahun lepas. Aduh, Aduh. Nak kena ingat bagi sekarang Ego. Kena set alarm Apa dia? Set kalender. Set kalender Kena set Reminder. Boleh juga. Dia reminder 1 hari sebelum. Reminder pun jangan sekali. Kena 2-3 kali. Biar alarm tu banyak kali. Okey. Seterusnya, saya nak terangkan apa tadi info ni. Okey, pengisytiharan Malaysia sepatutnya 31 Ogos. Tetapi kenapa tak jadi 31 Ogos? Kenapa? Soalan objektif pernah keluar tau. Kalau awak buat soalan objektif nanti awak akan jumpa lah soalan ni. Kenapa lambat tak jadi 31 Ogos? Sebab laporan setiausaha PBB lambat disiapkan. Ini jawapan dia. Okey, itu kerana saya besarkan lagi biar korang nampak.
Kalau tak ingat juga tak tahulah. Kenapa tarikh Malaysia, pembentukan Malaysia sepatutnya 31 Ogos 63 tetapi ditunda, ditangguhkan, postpone sampai 16 September kerana laporan setiausaha PBB lambat siap. Okey, delete ya. Kerana ia dapat disiapkan sebenarnya pada 14 September. Okey, bila dapat siap 14 September, takkan dia nak umumkan hari tu juga. Kalang kabut lah, majlis nak buat apa semua kan. Nak panggil orang ramai, nak nak panggil ajak catering ke masak kan. Nak cari orang catering. Kena fikir kan. So lepas report PBB itu siap pada 14 September, 2 hari lepas tu barulah pengumuman pengisytiharan Malaysia dibuat. Nanti kita nak tengok siapakah yang mengisytiharkan pembentukan Malaysia itu ataupun pembentukan Malaysia. Okey. Seterusnya, ini info lah juga, ini just info je. Kalau tak tahu apa maksud referendum, referendum itu pungutan suara rakyat. Okey, pungutan suara rakyat. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan dasar politik. Berhubung dengan dasar politik dan sebagainya. Okey, ini memang ada kat buku teks awak lah. Okey, so kena ambil tahulah. Nanti ada setengah murid dia tak tahu, cikgu referendum tu apa cikgu? Kan, referendum tu adalah pungutan suara rakyat. Senang kata macam proses undian jugalah. Undian juga. Tapi bukan mengundi perwakilan. Okey, bukan mengundi pemimpin. Kalau mengundi pemimpin itu dinamakan pilihan raya. Tapi ini bukan orang kata ada pilihan-pilihan lah. Pilihan A ke, pilihan B ke, pilihan C ke apa saya pun dah tunjukkan video hari tu kan, referendum Singapura kan. Harap awak faham lah Okey, next. Okey, ni info yang saya ambil kat buku teks awak. Okey, halaman 103 ada nampak tak kat sini Okey, nampak kan? Okey, itu kalau kita nak baca pun. Sabah bersetuju, ini antara orang kata isi kandungan jugalah isi kandungan perjanjian Malaysia ataupun teras. Kalau tengok kat sini ada yang teras tau. Kalau tengok kat sini nota awak ada. Ni. Teras Perlembagaan Persekutuan yang dibincangkan dalam JAK. Ini bawah topik JAK, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan kan. Okay, kalau tengok kat sini, yang topik yang ini ni semua, ini kebanyakannya banyak nak menceritakan perihal Sabah dan Sarawak. Okey, perihal Sabah dan Sarawak. Okey, ni awak awak kena ingatlah. Apakah teras Perlembagaan Persekutuan yang dibincangkan mereka dalam Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Ni tentang agama Islam tapi dikecualikan untuk Sabah Sarawak. Untuk bahasa, tetapi di Sabah Sarawak gunakan bahasa Inggeris. Tapi dalam tempoh 10 tahun je selepas ada Malaysia, tapi sekarang bahasa Melayu. Okey, kemudian sistem pendidikan juga kecuali Sabah dan Sarawak. Tapi boleh buat pindaan lah pada masa-masa akan datang. Okey, kemudian dalam Parlimen Malaysia ni samalah yang tadi kan. Okey, berapa kursi diperuntukkan untuk mereka. Kemudian kuasa imigresen di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan, tetapi Sabah Sarawak diberi kuasa tersendiri, istimewa dan eksklusif untuk kawal hal ehwal imigresen mereka. Okey, ini teras benda ni penting. Teras Perlembagaan Persekutuan yang dibincangkan dalam JAK. Okay, so ni info ni lah untuk knowledge awak. Sabah bersetuju untuk iktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai balasan mereka dibenarkan untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 63. Boleh faham tak ayat ni? Korang faham tak ayat ni? Apa dia nak cerita? Maksudnya lepas Sabah join Malaysia pada 16 September 1963, dalam tempoh 10 tahun mereka dibenarkan untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi mereka. Sebab mereka ni dulu bukannya majoriti Melayu. Orang Sabah Sarawak ni kalau awak tengok demografi penduduk dia, majoriti bukan orang Melayu sebenarnya. Orang Melayu berapa persen je. Okey, sebab tu mereka tidak menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan. Okey.
Okey, tapi pada tahun 1970, tak cukup pun sampai 10 tahun tahun 1970 je, Datu Mustafa Datu Harun, okey, pemimpin Sabah Datu Mustafa Datu Harun, okey, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Okey, maksudnya kat situ tahun 70-an, 1970, di sekolah-sekolah Sabah, tak kisahlah sekolah ke, institusi pendidikan ke, mesti menggunakan bahasa Melayu. Bermula tahun bila? 1970. Siapa yang perkenalkan? Datu Mustafa Datu Harun. Okey. Sebagaimana mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Okey, diberi masalah. Sebab tu orang Sabah dan Sarawak tak rasa macam orang kata ralat lah Maksudnya join Malaysia kena paksa buat itu ini ikut je apa punya Malaysia Kerajaan Persekutuan. Tak, Kerajaan Sabah Sarawak dia tak rasa begitu. Maksudnya Kerajaan Kuala Lumpur ketika itu pun tak paksa diorang. Awak dah masuk kita, awak kena ikut perlembagaan negara kami. Follow semua. Tempat kamu, negeri kamu, Islam agama rasmi. Bahasa Melayu terus jadi bahasa sana. Tak adalah. Maksudnya Kerajaan Persekutuan pun bertolak ansur. Kerajaan Malaysia pun bertolak ansur kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Bagi masa, tempoh peralihan masa untuk mereka menyesuaikan diri. Dan mereka pun bagi tempoh 10 tahun. Tapi tak sampai 10 tahun pun kan. 63. 70 tolak 63. 7 tahun je. Okay, so 7 tahun. Tahun 70 Datu Mustafa Datu Harun terus kata okey, kita di Sabah guna bahasa Melayu. Untuk bahasa pengantar pendidikan. Kat sekolah-sekolah guna bahasa Melayu. Bukan lagi bahasa Kadazan ke bahasa kaum-kaum dia ke, bahasa Inggeris ke, bukanlah. Okey. Okey, Dewan Undangan pada tahun 71, Dewan Undangan Sabah meluluskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Sabah. Tahun 71 bahasa rasmi. Beza tau Okey, awak kena faham ni. 70 bahasa pengantar. Bahasa pengantar di sekolah-sekolah ataupun pendidikan. Okey, tahun 71 jadi bahasa rasmi. Okey. Ni soalan ekstra. Ini awak tulislah dah tahu jawapan dia. Apa jawapan dia? Cuba sebut kat saya. Nyatakan jawatan kuasa kecil yang ditubuhkan di bawah jawatan kuasa antara kerajaan. Apa jawapan korang? Cuba type kat tepi ke, nak sebut pun boleh. Kat mana awak nak jumpa jawapan ni? Ni topik yang sebelumnya tau. Saya letak je sini tambah. Siapa tahu? Jumpa tak? Saya. Apa dia Sarah? Perlembagaan. Perlembagaan saja ke ataupun penuh? Kena tulis penuh. Betul ke perlembagaan? Perlembagaan lah. Alah tu. Bukan perlembagaan. Bukan perlembagaan Sarah. Apa jawapan dia? Jawatan Kuasa Kewangan. Awak mesti sebut kata ayat yang penuh tu. Jawatan kuasa perlembagaan. Jawatan kuasa keuangan. Jawatan kuasa organisasi jabatan. Sarah jangan tulis perlembagaan saja. Perlembagaan tu bukan jawatan kuasa tau. Perlembagaan tu sebuah dokumen undang-undang kan. So awak kena tulis kat sini. Korang tulislah kat nota tu kan. Korang dah print kan. Okey. Jawatan kuasa perlembagaan. Alamak, buruknya apa ni? Cuba buang. Jadi lain pula. Potong balik. Okey, jap. Jawatan perlembagaan. Okey, apa lagi satu? Jawatan kuasa keuangan Jawatan kuasa keuangan. Okey, lagi? Apa lagi? Kat mana? Jawatan Perkhidmatan Awam. Jawatan kuasa pentadbiran. Perkhidmatan awam Perkhidmatan Awam. Ya, perkhidmatan awam. Lagi?
Jawatan kuasa organisasi jabatan. Ya, jawatan kuasa organisasi jabatan. Lagi? Jawatan kuasa apa lagi? Last. Sebut. Tak jumpa ke? Kat notas. Perundangan dan kehakiman. Ya, jawatan kuasa perundangan dan kehakiman. Kat nota saya muka surat 8 tu ada muka surat 8 bawah tu. Tengoklah muka surat 8 kat bawah tu ada. Okey, itulah pecahan-pecahan jawatan kuasa kecil dalam jawatan kuasa antara kerajaan. So nak kena tahulah. Tapi biasa soalan senarakan ni biasa minta 2 je. Awak ingatlah 2 yang paling ni paling pendek kan, senang kan. Jawatan kuasa perlembagaan, jawatan kuasa kewangan. Awak jangan tulis perlembagaan saja tau. Perlembagaan, kewangan, salah. Memang salah fakta. Awak kena tulis lengkap penuh jawatan kuasa. Sebab dia tanya apa jawatan kuasa tu. Nyatakan jawatan kuasa kecil, jawatan kuasa perlembagaan. Okey, kena lengkap lah Okey. So dah tahulah. Okey. Awak tulis Okey. So kita masuk kepada topik seterusnya. Sekejap minum air dulu. Cikgu Dini nak join. Itu bila punya cerita ni? Oh dah lama tadi korang cakap kadang-kadang saya tengok slide tu, saya tengok slide full tau. Saya tak tengok paparan Google Meet tu. Jadi kalau ada yang kawan terkeluar nak masuk balik, awak voice. Jangan type sebab saya tak boleh baca. Okey? Baik. Sebab saya tengok full slide saya tu. Jadi memang tak perasan. Okey, saya sambung Okey, untuk topik seterusnya adalah tentang misi PBB. Misi PBB. Awak boleh je tulis word PBB tu, guna huruf besar semuanya Okey. Iaitu cerita dia bagaimana untuk PBB. Apa orang kata peranan PBB? Contohlah kan soalan tanyakan, apakah peranan PBB dalam usaha untuk membentuk Malaysia kan? Apa usaha dia? Apa peranan dia? Okey, macam mana cerita dia sebenarnya? Okey, sebenarnya peranan PBB ni, misi PBB ni bermula bila? Misi ataupun peranan PBB ni bermula ketika mana Indonesia melakukan bantahan. Indonesia buat bantahan terhadap pembentukan Malaysia. Itu perkara paling awal PBB mula bertindak. PBB mula bertindak ketika Indonesia membuat bantahan di Badan Antarabangsa, cakap kami tak setuju dengan pembentukan Malaysia kerana Malaysia merupakan ancaman keselamatan kepada Indonesia. Pembentukan Malaysia sebagai sebuah neokolonialisme barat. Dia kata macam tu. Okey? Dan mereka telah menuduh kami kerana katakan kami membantu pemberontakan di Brunei. Ada 3 sebab tu. Kenapa Indonesia menentang Malaysia? Saya dah sebut 3 sebab. Kenapa antara sebab 3 sebab Indonesia menentang rancangan pembentukan Malaysia? Yang pertama, dia kata pembentukan Malaysia ni sebagai sebuah neokolonialisme. Tahu apa? Tahu tak ejen neokolonialisme? Ni saya type tepilah. Nanti kan tak tahu pula kan. Saya tulis tepi ni. 3 sebab Indonesia menentang Malaysia. Okay. Mana. Aduh, apa ni? Cikgu. Maksudnya perluasan pengaruh politik. Perluasan pengaruh politik. Sebab dia kata Malaysia ni seolah-olah nak meluaskan pengaruh politik di rantau Asia Tenggara. Sebab tu mereka tak suka. 3 sebab Indonesia menentang rancangan pembentukan Malaysia.
Saya type kat sini lah senang, nanti biar nampak juga slide ni kan. Okey. Biar awak tahulah kan. 3 sebab Indonesia menentang rancangan pertama, kerana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menuduh Indonesia terlibat dalam membantu pemberontakan Brunei. Okey. Kedua, menuduh pembentukan Malaysia sebagai sebuah neokolonialisme. Okey. Yang ketiga, menganggap pembentukan Malaysia memberikan ancaman keselamatan kepada Indonesia. Nampak tak? Korang type je. So, inilah antara beberapa sebab kenapa Indonesia menentang rancangan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Okey. Boleh? Dah salin? Sebab dia bersepah-sepah tau kat buku teks. Buku teks dia bersepah-sepah dan nota saya pun ada juga, saya tak senaraikan benda ni. So kalau nak nampak jelas awak salin lah kat mana-mana. 3 sebab Indonesia menentang pembentukan Malaysia, right? So bagaimana pula bentuk penentangan mereka? Itu nantilah topik tu. Dia buat konfrontasi apa semua, serang Malaysia, gunakan serangan gerila, serangan darat, dia ceroboh Johor, dia serang Johor, serang Sarawak paling banyak tempat lah diserang. Okay, dan Sabah pun ada juga kena serang. Tentera Indonesia tau. Tentera Indonesia serang Malaysia. Malaysia pun mengadulah kat PBB bahawa Indonesia mengancam kami. Okay. Korang tahu tak PBB ni apa? Saya risau ni, saya ajar PBB, korang tak tahu pun PBB apa. Tahu. Okay, okay. Siapa tak tahu angkat tangan? PBB. Malu malu. Oh ada. Okay, so kena tunjuk ni. Persidangan. Nanti korang tak tahu apa-apa pula. PBB tak tahu. Ya? Dia macam orang tengah ke? PBB ni sebuah badan dunia tau, badan dunia. Semua negara ada. Jadi dia apa-apa nak, orang kata nak mengadu masalah mereka, mengadu masalah kat PBB lah. PBB menjadi perantara mereka untuk menyelesaikan. Senang kata macam tu lah orang tengah persidangan. Macam UN ke cikgu? Macam UN ke cikgu? Okay. Mana saya punya? Sekejap. Saya nak tunjuk ni sebenarnya. UN bukan bahasa Inggeris dia ke? Bahasa Inggeris dia United Nation. Ni contoh. Ni contoh lah, saya letak je lah pemimpin kita senang. Contoh, saya type persidangan PBB muka Dr. Mahathir kan. Ni contoh. Ini kat persidangan PBB lah. Okay. Ini sebenarnya bercakap kat seluruh dunia ni. Wakil-wakil seluruh dunia kat depan dia semua ni. Perwakilan seluruh dunia. Nak nampak dia punya gambaran PBB tu, United Nations kot. United Nations meeting. Saya nak nampak apa, kamera daripada atas macam ni lah contoh kan. Macam ni apa.
Ini ke? Lebih kurang lah assembly. Ini PBB dah ni. Live now. Macam tu. Tak tahu kan korang PBB apa. PBB office dia, pejabat dia kat New York, Amerika Syarikat. PBB ni ditubuhkan selepas tamat Perang Dunia Kedua PBB ni. Apa ni? Tunjuk lain pula. Bukan. Tak nampak. Ini dia lain. Macam ni lah contoh. Apa ni Palestin Israel ni? Contoh je lah jangan, kita bukan nak belajar tentang politik. Nampak tak? Ini betul. Saya nampak lah. Maksudnya Malaysia, wakil mula-mula Indonesia lah. Wakil Indonesia cakap kat sini, kami sebenarnya menentang. Kami nak mengadu kepada Badan Dunia, PBB, Badan Antarabangsa bahawa sebenarnya Malaysia mengancam keselamatan kami. Indonesia dia nyatakan dulu. Lepas tu Malaysia pun datang ke sini juga. Malaysia datang ke sini juga. Nampak tak slide ni? Nampak Nampak tadi dia kejap. Okey. Inilah contoh dia. Kan wakil ni dia bercakap depan semua perwakilan negara-negara luar. Okey. Ibu pejabat dia kat ibu pejabat dia kat New York lah. Okey. Sini tak ada. Malaysia tak ada lah. Ni ada Arab, ada Palestin. Macam-macam lah dia bercakap depan dunia. Okey. Apa-apa nak kena pergi New York lah, nak mengadu sana lah. Betul. New York lah. Memang sana. Okey. Assembly, tempat perhimpunan agung PBB, United Nation. Bahasa Inggeris UN lah. Kita panggil UN, United Nation. Okey, stop dulu. Cikgu, Perdana Menteri lah yang akan duduk kat sini kan cikgu? Iyalah. Perdana Menteri lah. Biasanya perwakilan. Dia tak semesti Perdana Menteri. Kadang-kadang Menteri luar, Menteri wakil Menteri luar yang bercakap pun boleh. Kalau saya boleh tak? Awak? Alah. Security guard datang ke awak. Awak keluar. Tapi tak sempat nak masuk kot. Daripada kat luar pun dah sangkut dah. Tak boleh nak ceroboh. Nak ngadu apa? Ya Allah. Okey. Sambung. Okey, untuk PBB pada peringkat awal Indonesia yang buat bantahan dulu terhadap pembentukan Malaysia di PBB. Dia kata bantahan tu, saya dah sebut tadi dia buat bantahan terhadap rancangan membentuk Malaysia kat mana dia mengadu kat PBB. Dia bukan mengadu kat Malaysia je. Buat apa? Kita tak layan lah. Dia bukan nak mengadu kat Amerika ke kan? Amerika sokong kita tau. Awak kena tahu zaman ini pembentukan Malaysia ni, pembentukan Malaysia ni disokong oleh negara-negara barat sebenarnya. Tapi Indonesia ni tak suka. Indonesia lebih pada Rusia. Zaman itu Indonesia lebih memihak kepada satu kuasa Eropah yang lain iaitu Rusia. Okay? Kita banyak ke arah Britain dengan Amerika sebenarnya. Okay, itu awak kena tahu kecenderungan kita berkawan dengan siapa. Ini peringkat awal lah, peringkat masa kita lepas merdeka. Tapi sekarang kita amalan dasar berkecuali Malaysia ni kita nak mengamalkan dasar berkecuali. Kita semua kita sokong. Rusia ke Amerika ke China ke kita nak berbaik. Kita nak baik kecuali Israel je lah dan Korea Utara kan yang baru-baru itu putus hubungan diplomatik. Okay. So ceritanya seterusnya ialah apabila PBB mendengar suara pemimpin Indonesia meluahkan masalah mereka, menyatakan tak suka dengan pembentukan Malaysia, maka Setiausaha Agung PBB. PBB ni sebenarnya diketuai oleh siapa? PBB ni, Badan Antarabangsa tu. PBB ini sebenarnya diketuai oleh Setiausaha Agung. Okey, Setiausaha Agung. Nama dia Yutan. Nama dia Yutan, bangsa Burma ni. Okey, Setiausaha Agung PBB nama dia Yutan telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa
nama jawatan kuasa tersebut ialah United Nations Malaysia Machine, UNMM. Boleh ingat tak? Lepas Indonesia buat bantahan kat PBB, Setiausaha Agung PBB ambil peranan buat kerja, wujudkan sebuah jawatan kuasa nak selesaikan masalah Indonesia dan Malaysia ini. PBB sebenarnya berperanan. Awak tahu tak matlamat PBB tu ditubuhkan untuk apa? PBB tu sebenarnya ditubuhkan untuk memastikan semua negara ni tak ada konflik, tak ada peperangan sebenarnya. Kalau ada negara yang berperang ke konflik ke, PBB yang sebenarnya berperanan untuk kawal. Okey, tu yang zaman sekarang ni kita banyak istilah dengar, orang kata PBB tak ada fungsi lah apa kan. Banyak juga peperangan kat sana sini. Apa peranan PBB? Itu masing-masing lah. Itu pandangan diorang. Diorang kata PBB sekarang dah tak berfungsi sangat. Okey, sebab masih ada peperangan kan. Okey, sepatutnya kalau ada peperangan kat mana-mana, PBB turun dengan bantuan tentera-tentera banyak semua, penglibatan tentera datang ke sana amankan. Sepatutnya itu peranan PBB yang sepatutnya. Tapi PBB, awak kena tahulah, ini cerita sebalik tabir, saya cerita sebalik tabir saja. PBB pun mereka kata under control Amerika lah, macam-macam lah kan. Okay. So, Setiausaha Agung PBB menubuhkan jawatan kuasa iaitu UNMM. Boleh je awak nak guna ringkasan saja. Cikgu susah lah nak ingat ni, United Nations Malaysian Mission. Apa mission pula? United Nations Malaysia Mission. Okay. So, awak ingat je lah UNMM pun boleh. Okay. Tahun pun tak kisah sangat. Tahun pun awak tak lupa pun tak kisah sangat. Yang penting keyword dia. Keyword dia ni dan ini. Okay, UNMM ni. Okay, seterusnya UNMM ditubuhkan untuk apa? Kenapa ditubuhkan? Untuk menilai dan buat laporan. Buat laporan berkaitan pembentukan Malaysia. Sebab dia dah tahu bila Indonesia kata menyuarakan bantahan terhadap pembentukan Malaysia. Dan dia dah tahu dah Malaysia sebenarnya nak rancang untuk membentuk sebuah negara yang lebih besar. Dengan kemasukan Singapura, Sarawak dan Sabah kan. Jadi dibuatkan jawatan kuasa namanya UNMM. Lepas tu UNMM tu untuk menilai dan buat laporan. So dia nak check adakah penduduk-penduduk macam Singapura, Sarawak, Sabah tu setuju nak join Malaysia. Itu kerja PBB tu. Dia nak buat lawatan, dia nak buat orang kata survey lah, menilai dan buat laporan berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Okay, dan Duta Amerika Syarikat kat PBB. Okay, Duta Amerika, kira wakil lah, wakil besar Amerika. Nama dia Lawrence Michael Moore. Michelle Moore ke Michael ikutlah sebutan masing-masing. Okey, mengetuai rombongan PBB dan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Okey. Itu Duta Amerika mengetuai rombongan PBB selaku wakil daripada PBB pergi ke Sarawak dan Sabah buat tinjauan. Dia nak tengok adakah sebenarnya penduduk Sarawak dan Sabah ni betul-betul nak masuk Malaysia. Kalau kami dapati mereka tak mahu, Malaysia ni jangan dibuat. Faham? Elakkan orang kata konflik lah di masa akan datang. Mana dah tahu kalau tiba-tiba sebenarnya kerajaan Malaysia ataupun tanah Melayu itu sebenarnya memaksa penduduk Sabah Sarawak untuk masuk, nanti kan di kemudian hari pula mereka melakukan pemberontakan. Sebagaimana Timor Leste. Tahu tak Timor Leste? Pernah dengar tak negara Timor Leste? Pernah. Timor Leste tu dulu Indonesia pun macam memaksa dia masuk dengan negara dia. Dulu Timor Leste tu Indonesia. Tapi perang berlanjut lama antara Timor Leste dengan tentera Indonesia, perang. Akhirnya saya dah lupa nama presiden tu apa, presiden Indonesia tu akhirnya melepaskan Timor Leste. Okey, kita nak elakkan konflik berterusan. Okey, pertumpahan darah tu. Okey, kita bagilah kemerdekaan pada mereka. Timor Leste buatlah satu negara baru. Lepas tu awak check balik kat YouTube, tengok ni Timor Leste tu miskin negara dia. Susah nak dibangunkan. Diorang ada juga yang beberapa masyarakat dia kata menyesal keluar dari Indonesia. Itu tak tahulah, itu setengah pendapat lah. Mereka kata bila keluar daripada Indonesia mereka lagi teruk ekonomi diorang, tak tahulah kenapa. Itu pandangan yang side lah. Ada juga yang suka, memang suka pun. Kita bebas daripada Indonesia, bentuk kerajaan sendiri dan mereka gunakan bahasa diorang sendiri. Diorang dulu bahasa Indonesia, tapi diorang ni kebanyakan yang berbahasa Portugis.
boleh berbahasa Portugis, orang-orang Timor Leste. Pelik kan? Okey, orang Timor Leste ni sebab dia dulu jajahan Portugal. Cristiano Ronaldo. Siapa tak kenal kan? Okey, next. Misi pertubuhan PBB juga dalam usaha orang kata rancangan pembentukan Malaysia ni. Okey, pembentukan Malaysia itu sepatutnya diisytiharkan 31 Ogos kan? 31 Ogos. Tetapi ada masalah. Saya dah cerita tadi kan. Masalah dia apa? Laporan PBB ataupun laporan Setiausaha Agung PBB itu lambat siap. Okey. Dan hanya dapat disiapkan pada 14 September. 2 hari lepas tu barulah isytiharkan Malaysia. Okey. Dan seterusnya akhirnya Malaysia diiktiraf dan diumumkan terbentuk pada 16 September. Okey. Jangan tak tahulah tarikh pembentukan Malaysia. Okey. Next. Okey, peristiwa pula. Peristiwa pengisytiharan. Nurul Atika ada Oh ada. Loading lama Saya nak buka buku teks juga ni. Lama. Suranjaya Kobot. Ingat lagi tak Suranjaya Kobot? Ni Lord Kobot kan. Anthony Abel, David Watterson, Wong Pauni. Ni Wong Pauni, Ghazali Syafi'i. JSKM, ingat lagi tak nama dia ni? Siapa ingat lagi? Tak ingat. Ronald Stephen Ronald Stephen ataupun Fuad Stephen, pengerusi JSKM nak memantau penduduk Sabah Sarawak. Itu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Memang awak kena baca berulang kali tau. Topik ni dia banyak fakta. Okay. Kalau nak A lah. Siapa yang nak A? Saya tak marah awak. Cikgu saya gagal A. Takkan saya nak marah. Kamu ni memang teruk. Tak guna. Takkan saya nak macam tu kan. Ikut keupayaan masing-masing. Okay. Aduh. Ni Dr. Ismail Abdul Rahman. Itu nantilah ceritanya. Malaysia pernah putus hubungan dengan Indonesia putus hubungan diplomatik sekejap. Sebab Indonesia sendiri nak putuskan hubungan. Dia orang yang cemburu dengan kita dulu. Dululah. Okay, tapi dah dapat selesai. Sekarang dah baik Sekarang ni kalau awak nak tahu, ramai juga orang cuba nak melagakan Indonesia dengan Malaysia ni sebenarnya. Ada pihak-pihak yang cuba nak melagakan. Kalau boleh Indonesia dengan Malaysia ni biar berperang lah. Dia orang suka. Tapi awak jangan terpengaruh dengan idea-idea yang macam tu. Jangan. Dia nak memecah belahkan. Benda-benda macam tu sangat tak baik. Terlajak pula. Ni. Okey, peristiwa pengisytiharan Malaysia ni. Okey. Tak boleh no. Sebelah lalu boleh. Nak edit, nak highlight dah tak boleh pula. Okey, ni gambar-gambar dia lah. Okey, peristiwa pengisytiharan Malaysia. Semua tahu Malaysia diisytiharkan pada 16 September 63. Pengisytiharan diadakan serentak. Okey, kat 3 tempat iaitu KL, Sarawak dan Sabah. Singapura dia tak sebut pula kat sini sepatutnya ada kan. Tapi dia sebut KL, Sarawak, Sabah je. Okey, buku teks Okey, sepatutnya dan seterusnya lah. Okey, seterusnya Kuala Lumpur. Okey, untuk Kuala Lumpur, siapa yang bacakan pengisytiharan Malaysia? Adakah Perdana Menteri? Bukan. Okey. Yang bacakan pengisytiharan Malaysia itu sendiri adalah
Yang di-Pertuan Agong. Alright, yang di-Pertuan Agong baca pengisytiharan Malaysia kat mana? Stadium Merdeka. Tempat yang sama kemerdekaan diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Kalau pergi Stadium Merdeka sekarang lah, kalau zaman sekarang lah sebelum COVID. Saya dulu masa belajar kat universiti, saya belajar kat USI Tanjung Malim. Kadang-kadang tempat kita orang suka nak turun pergi KL lah. Saya pergi KL dengan kawan saya. Kadang-kadang saya seorang pergi KL. Okey, pergi KL tu pergi jalan-jalan kat dataran Merdeka kan. Saya tengok kat sana dataran Merdeka waktu tengah hari Mat Salleh, tahu tak Mat Salleh? Mat Salleh ni orang Eropah lah. Orang-orang kulit putih lah kan. Dia orang suka jemur tau kat sana. Berjemur. Oi, kita orang Asia yang dah berkulit gelap ni pun kita tak nak jemur. Tak tahan nak berjemur kan. Kita nak putih tapi dia memang nak gelap. Itu orang-orang kulit putih. Sebab dia kata kulit Asia ni cantik. Dia orang nak macam kita. Okay. Kalau kita pula sibuk-sibuk nak putih macam dia orang. Faham tak? Itulah tak bersyukur sangat. Manusia dia memang ada kecenderungan nak mengubah sesuatu daripada apa yang Tuhan dah bagi. Okey, tapi nak cantik sikit biasalah, itu normal Tapi Mak Salleh kalau dataran Merdeka, pergi dataran Merdeka tu, saya tengok Mak Salleh suka berbaring kat sana. Kat situ dia berbaring. Biasa kat pantai kan. Tapi kat dataran Merdeka dia orang baring-baring kan. Seronok pula. Kita tak tahan panas. Uish. Kan. Dia orang selamba je. Okey, so seterusnya itu untuk di Kuala Lumpur peristiwa pengisytiharan kat Kuala Lumpur. YDPA yang baca pengisytiharan kat Stadium Merdeka disaksikan oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, kat Sarawak pula cerita dia bagaimana Sarawak. Okey, ni Sarawak, gambar dia pun tak berapa jelas. Okey. Saya saja je tunjuk buku teks sebab ada gambar kan. Kat nota saya dah tak ada gambar. Nak masukkan tak muat. Okey. Lepas tu yang ni pun kalau nak cut pun tak cantik. Nak masuk nota, dia akan kabur juga. Okey, so Sarawak ni yang angkat sumpah, okey, pengisytiharan, kita cerita pengisytiharan dulu lah. Okey, pengisytiharan Malaysia sebenarnya telah dibaca oleh Khair Johari, iaitu siapa Khair Johari? Wakil Kerajaan Persekutuan. Okey, bacakan pengisytiharan Malaysia. Okey, turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Lalu ketika pada masa itu juga, pada masa yang sama, Datu Abang Haji Openg Abang Sapi'i. Okey, ingat tak nama dia? YDPN yang pertama Negeri Sarawak. YDPN pertama Negeri Sarawak. Awak kena tahu kat Negeri Sarawak tak ada raja. Negeri Sarawak tak ada sultan. Tapi mereka perlu ada juga wujudkan sebuah jawatan ketua negeri. Ketua negeri dia orang jawatan YDPN yang di-Pertuan Negeri Sarawak. So siapa nama YDPN Sarawak yang pertama? Datu Abang Haji Openg. Ada haji dah kerjakan haji dah. Datu Abang Haji Openg, nama bapa dia Abang Sapi'i. Okey? Nama ayah dia lah, bapa pula, kasar pula. Okey, dah terbiasa bahasa macam tu. Okey. Awak jangan saya teringat pula orang Sarawak ni memang satu atlet Sarawak tu nama dia Watson Nyambek. Kenal tak Watson Nyambek? Pelari pecut negara zaman 80-an ke 90-an kalau korang kenal lah. Okey, ada satu pelawak komedi Malaysia saya pun lupalah nama dia. Kalau ada ingat nama pun saya tak nak sebut lah sebab macam tak baik benda tu, dan dia pun dah menyesal. Dia cakap apa tau masa dia buat lawak dalam TV dia buat macam seolah-olah pengulas sukan lah, nampak Watson Nyambek ke berlari, saya tak ingat lah, macam tu lah dia cerita Watson dia buat macam, saya tak naklah sebut kat sini kan baik, nanti dia orang salahkan saya pula. Okey, dia buat Watson, nama ayah dia Watson Nyambek. Itu nama-nama kaum etnik dia, memang nama dia bunyi macam tu. So dia bunyikan kambing tau. Watson Nyambek tu, saya tak naklah sebutkan kat sini. Awak check lah kat YouTube. So benda itu viral tau. Saya tak ingatlah berapa tahun dulu. Okey. Watson Nyambek saman teruk lah pada pelawak komedi tu. Sampai sekarang pelawak komedi tu lepas kejadian itu dia jatuh karier dia jatuh itulah, jangan menghina manusia jangan awak hina orang, nanti orang jatuhkan awak.
Dia minta maaf sekalipun, suruh tarik balik ke saman ke apa, tak layan. Sebab dia kata bapak dia kata yelah dia kena jagalah nama ayah dia kan. Nama ayah dia dipermainkan kat public. Dia bengang lah kan. Okay. Tapi zaman kanak-kanak, zaman sekolah rendah suka ejek nama bapak kan. Saya pun sama, selalu terkena. Razak. Biasalah kan. Nak macam mana? Kanak-kanak betul gaduh kan. Itulah. Kanak-kanak memang kanak-kanak tak cukup keupayaan nak berfikir dengan rasional. Okey, sambung. Okey, itu cerita peristiwa pengisytiharan kat KL dan Sarawak. Lepas tu Sabah. Sabah cerita dia apa? Sabah, Datu Mustafa Datu Harun telah mengumumkan ni, okey, Ketua Menteri Sabah ni. Bukan Ketua Menteri Sabah ni Datu Mustafa Datu Harun sendiri mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah serta telah menandatangani surat sumpah jawatan sebagai YDPN Sabah. Okey, Datu Mustafa Datu Harun ni bukan Ketua Menteri Sabah. Ketua Menteri Sabah masa tu Donald Stephen. Okey, Fuad Stephen. Okey, yang Datu Mustafa Datu Harun ni dia sebagai YDPN Sabah. YDPN. Okey, saya sebut istilah pendek je lah. YDPN Sabah ni awak faham lah kalau saya sebut YDPN ni. Yang di Pertuan Negeri Okey, dia sendiri yang isytiharkan pembentukan Malaysia kat Kota Kinabalu. Kenapa kat Kota Kinabalu? Kerana Kota Kinabalu adalah ibu negeri Sabah. Kalau Sarawak dia ada sebut tak? Kat mana diumumkan? Ada sebut. Kenapa kat Kuching? Kuching ibu negeri Sarawak. Macam tu lah. Senang nak ingat kan? Mestilah ibu negeri. Takkan nak kampung-kampung dalam pula. Kan? Okay. So, Tun Abdul Razak mewakili kerajaan persekutuan. Ini cerita dia lah. Okay. Ni apa ni buku ni? Macam-macam lah. Awak tengok lah. Gambar-gambar ni Stephen Kaluningkan menjadi Ketua Menteri Sarawak. Awak kena alert jugalah setiap benda-benda kecil-kecil kat sini kan. Awak alert jugalah sebab kadang-kadang ada juga soalan objektif tanya kan. Okey. Dokumen pengisytiharan. Okey. Okey, pembentukan Malaysia dilakukan dengan cara yang teratur melibatkan semua pihak. Penduduk terlibat diberi peluang untuk menyuarakan pandangan mereka untuk jaga kepentingan bersama. Kita perlu menjaga kepentingan kesepakatan untuk memastikan kestabilan negara terpelihara. Okey. Nah, ini peristiwa pengisytiharan Malaysia. Rasa ingat nak habiskan bab 5 tapi saya rasa tak boleh habis lah Penat sangat kan. Okey. Kalau nak habiskan, saya rasa perlukan setengah jam lagi. Banyak. Ini pun rasa banyak ni. Okey, 5.6. Kalau awak tengok, 5.6 ni cerita dia okey sikit lah. Ada bentuk penceritaan sedikit. Okey. Berkenaan dengan tajuk apa? Konfrontasi dan usaha menangani. Konfrontasi ni, siapa yang lakukan? Indonesia yang buat kat kita. Indonesia lancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia ataupun dia melaungkan slogan ganyang Malaysia, musnahkan Malaysia, hapuskan Malaysia. Ganyang lah istilah yang mereka gunakan, ganyang. Ganyang itu bahasa mereka. Okay, kita tengok imbas je lah, imbas. Hang kejap. Korang okey ke semua? Okey. Nak kan belajar malam-malam kan. Konfrontasi, okey. Ni. Dr. Subandrio ni nama-nama penting lah, nanti awak tengok lah siapa yang mengisytiharkan dasar konfrontasi, siapa? Inilah nama orangnya. Dr. Subandrio, apakah alasannya? Alasannya ancaman keselamatan. Okey, dia kata pembentukan Malaysia tu boleh mengancam Indonesia. Okey, ni putus hubungan dalam akhbar pernah keluar. Mereka nak memutuskan hubungan. Kita terputus hubungan dengan Indonesia, negara jiran kita memutuskan hubungan diplomatik kerana sikap Indonesia melancarkan konfrontasi. Ni peristiwa dia. Okey.
Indonesia melancarkan ganyang Malaysia, okey. Saya imbas je lah, kita imbas nanti. Tentera Indonesia buat serangan gerila. Tentera Indonesia melakukan melakukan pendaratan gerila di Johor, kat Johor diserang kita. Lepas tu tindakan terawal, ketenteraan terawal kat Sarawak sebenarnya. Sebab Sarawak memang dekat lah dengan Indonesia sebab bersempadan dengan Kalimantan kan. Kalimantan Indonesia tu. Okey. Ni kat Sabah, kat Labakan Sabah, tentera Indonesia dan Malaysia berbalas tembakan. Kalau awak cari kat YouTube pun susah juga benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni, benda sensitif ni susah nak cari. Perang antara Malaysia Indonesia ni kalau dapat cari rare lah korang. Video-video kan, dapat video peperang tu kalau dapat cari hebat lah korang. Tapi saya rasa susah kot nak dapat. Sama juga macam 13 Mei. Peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan kaum. Video-video keganasan-keganasan macam tu awak akan susah nak jumpa. Okey? Sebab benda tu sensitif. Okey? Sama halnya dengan Malaysia dengan Indonesia ni pun sensitif. Okey? Sebab negara serumpun kita kalau boleh nak jaga hubungan dengan Indonesia janganlah awak kutuk-kutuk orang-orang Indonesia ni apa Endon. Orang Endon, dia tak suka kalau awak panggil dia orang Endon. Dia orang tak suka. Kalau nak panggil Indonesia ataupun Indo. Indon tu tak apa, lagi satu orang Indonesia pun kadang-kadang dulu dia pernah juga ini kita. Kan biasalah So janganlah terjebak benda-benda macam tu lah. Kalau kita baik dengan Indonesia ni negara kuat tau. Awak jangan fikir dia ni lemah. Negara Indonesia negara Asia Tenggara terkuat. Tentera dia nombor 1 terkuat di Asia Tenggara. Nombor 2 Thailand tak silap saya. Thailand ke Vietnam macam tu lah. Kita nombor keempat ikut statistik. Keempat. Okey. Ni kat Labis. Labis pun Indonesia, Labis Johor ni kena serang juga. Okey. Ni cerita lah. Cerita ringkas je. Okey, saya tak nak ajar lagi lah. Ini sambung minggu depan nanti. Okey, langkah-langkah ni banyak ni. Banyak Okey. Banyak. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Tu ada satu murid mengadu saya, cikgu. Bab 5 macam susah je cikgu. Kan dia nak try ulang kaji. Try lah dia nak menghafal, nak mengingat. Tapi dia sendiri kata wah macam-macam cikgu. Mesti time periksa dia banyak tanya pasal tari. Apa Nurin, suara awak pelan sangat lah. Saya risau kalau periksa nanti, dengar tak? Oh, dengar tapi jauh sangat suara awak. Risau periksa Saya takut nanti masa periksa dia tanya pasal tari-tari ni. Tari tak payah. Kan saya dah cakap tari tu tak payah. Kenapa Awak banyak kalau sangat ada dia satu peristiwa tu kan, macam contoh ni kan yang saya tunjuk kat buku teks ni kan. Guna je perkataan kemudian, seterusnya, kemudian, setelah itu. Guna itu je. Tak payah hafal tarikh. Engkau nak hafal tarikh buat apa? Letak tarikh pun tak ada markah pun. Yang penting kata kunci. Keyword tu. Tak payah tarikh. Dengarlah cakap aku. Objektif tak ada keluar. Objektif? Keluar macam mana? Objektif senang. Objektif senang. Contoh soalan objektif dia tak akan tanya begini. Tindakan ketenteraan terawal Indonesia di Tebedu Sarawak pada tahun bila? Tak ada soalan macam tu. Tak pernah keluar. Kalau keluar soalan tu Nurin, saya belanja awak KFC. Tak payah cikgu, alah. Cikgu kan pernah ambil SPM. Tak, habis dia kata, kalau dia takut sangat tari-tari tu, contoh, SPM tanya, bilakah orang kata tentera Indonesia mula menceroboh negara Malaysia? Bilakah? Lepas tu jawapannya 12 April 1963 kat situ kan. Tak pernah keluar soalan macam tu Tak pernah keluar soalan tanya tari-tari ni. Itu yang teknik menjawab SPM bagi tahu kat saya. Penceramah teknik menjawab. Saya pun kalau awak tengok analisis soalan-soalan SPM, soalan objektif, tak ada pun minta tarik ni.
Sebab tu sejarah ni awak kalau dah tahu, dah trend soalan dia, bentuk soalan dia awak dah tahu, awak dah tahu dah cara nak menguasai esei macam mana. Tak perlu hafal word by word, tak perlu. Awak hafalkan isi penting tu, keluarkan. Sebab tu bila baca nota saya ataupun buku teks, awak kena boleh juga buat nota sendiri, nota awak sendiri, tulis tangan awak sendiri, awak keluarkan isi penting, tulis, buat dalam bentuk anak panah ke, mind map ke, apa-apa lah. Lepas tu dah tulis tu, awak tengok baca susunan awak sendiri tu. Ambil keyword-keyword je, berapa poin je. Kalau awak tengok nota saya ataupun buku teks, banyak tau isi dia. Awak keluarkanlah berapa, sampai 8-9 markah je. Ataupun sampai 10 markah. Itu je. Bukannya nak hafal semua. Iyalah. Kalau nak hafal semua, bagus. Untuk knowledge awak. Okay. Tapi kalau saya lah, cara saya kalau dulu saya student, saya belajar nak smart. Saya memang tak suka nak baca banyak. Itu cara saya tau. Saya suka buat latihan objektif. Okay. Yang korang buat tu sekarang, latihan objektif. So bila korang cari jawapan kat buku teks, korang sambil-sambil baca buku teks kan. Sambil-sambil tu korang tahu cerita dia. Lepas tu jawapan yang salah juga. Kenapa jawapan tu salah? Jawapan yang betul tu korang dah tick dulu kan. Lepas tu korang tulislah tepi-tepi. Korang nampak tak? Kadang saya conteng-conteng tau. Nampak tak Sekejap. Saya kalau belajar objektif pun saya conteng-conteng juga. Okay, macam ada conteng tepi-tepi tu kan. Okay, ada juga conteng-conteng. Okay, kan nampak conteng-conteng tu? Nampak ke tak Nampak. Saya bukannya sekadar nak cari jawapan saja, nak tahu alasan-alasan dia apa semua. Kita belajar semua benda ni. Okay? Buku cikgu cikgu buat tu. Buku saya sendiri buat latihan. Korang yang malas, korang yang ambil SPM, saya tak ambil SPM. Kalau saya ni betul-betul memang nak makan gaji buta je, kan, saya duduk diam aja, gaji masuk. Tapi sebab saya rasa benda ni saya perlu kuasai juga sebab korang silibus baru tau. Saya pun buat latihan. Okay. Saya pun buat latihan. Sama je conteng-conteng ini. Kan? Okay. Mula-mula korang try buat dulu. Yang penting korang ulang kaji dulu tau. Yang penting korang ulang kaji dulu satu bab tu. Dah habis ulang kaji satu bab. Okay, lepas tu baru korang buat. Tik-tik-tik guna pen ke, pensel ke, tik-tik dululah. Lepas tu baru semak, tengok skema. Terus semak guna highlight. Yang betul tu guna highlight. Jadi bila awak nak check balik, nak study balik, awak tengok yang jawapan betul yang highlight je lah. Kan? Lepas tu yang salah tu korang tengok betul-betul. Yang korang jawab salah tu korang tengok, perhatikan banyak kali. Kenapa salah? Tengok balik buku teks. Macam tu. Jadi bila ada keluar soalan lagi, soalan model lain dia lebih kurang sama kan. Lebih kurang soalan yang benda ditanya sama. Korang dah terbiasa, jadi soalan objektif tu kacang goreng lah. Macam Nur Mazin yang kakak Israk tu. Dia masa tu dah lepas dah tahu cara buat latihan objektif ni, dia 30 lebih ke atas selalu betul. 30 lebih. Dan sampai yang sekali tu, yang ujian terakhir yang saya bagi test kat dia tu, satu kelas tu, kelas 5 UM, dia dapat 40/40. Budak lain pun tak dapat. Budak-budak lain pun ada yang paling tinggi pun 38, 37. Kan? Tapi dia dapat 40/40. Nur Mazin tu. Israk kena tanyalah macam mana kakak dia belajar. Cara dapat 40/40, dapat 38/40. Salah sikit-sikit je. Biasanya dia orang ni salah 5, salah 4 macam tu je lah. Diorang takkan salah banyak-banyak. Sebab dia orang buat training selalu. Lepas tu kertas 2 pula. Keluarkan, cari soalan, satu set soalan, keluarkan isi ataupun baca nota ataupun buku teks, keluarkan isi yang awak nak ingat je. Yang awak rasa awak mudah ingat je, awak tulis balik. Lepas tu awak baca kuat-kuat. Sebut sendirian, cakap sorang-sorang lah. Memang kena rajin Awak kalau, yang penting sekarang ni, awak kalau nak score, awak kena ada motivasi tau. Ada motivasi. Keinginan. Kalau awak tak ada motivasi, tak ada keinginan tak ada, tak jadi. Kan? Awak kalau tak ada keinginan, macam saya dulu, saya tingkatan 5, saya terus terang tingkatan 5 saya tak ada keinginan sangat nak belajar. Saya nak cerita zaman saya tingkatan 6 tingkatan 6 saya nak ada keinginan nak belajar.
saya memang ada keinginan nak top top student lah. Faham tak? Keinginan saya. Jadi keinginan benda tu ada. Jadi kita kena struggle lah setiap hari ulang gaji. Kalau awak tak ada keinginan, awak susah. Awak dah surrender. Orang lain lagi pandai pada aku. Habis dah. Awak cakap macam tu habis. Tu yang ada seorang sini awak cakap. Kan Nakib dengan Aiman Jeffrey apa semua. Dia cakap, saya pun sebenarnya saya yang beritahu diorang. Jangan tengok kawan-kawan yang lain lebih pandai. Jangan. Awak kena tengok diri awak. Bersaing dengan diri awak. Bersaing dengan diri awak ni macam mana? Awak sendiri effort lah. Effort atas diri awak. Bukannya awak nak tengok orang lain nak buat apa. Diorang tu bukan nak tolong awak pun. Kan? Diorang dah berjaya, dia hal dia tak ada nak tarik awak pun. Awak sendiri, berjaya sendiri pun atas usaha awak sendiri. So sendiri je lah. Kalau awak kata, dia dapat A, saya usaha banyak pun dapat B. Tak apalah. Yang penting awak usaha. Kalau awak langsung tak buat apa-apa, gagal terus. Betul tak? Faham tak? Awak jangan rasa, kawan aku A, kenapa dia ni pandai sangat ni? Aku usaha banyak pun B. Itulah rezeki awak. Reda je lah. Bagian awak itu je kemampuan awak. Tapi kalau awak tak berbuat apa-apa, lagi gagal. Faham tak? Tapi kalau biar awak ada kejar impian yang lebih tinggi. Macam contoh awak sasar, aku nak lulus je. Okay? Contoh awak nak lulus je. Kalau boleh jangan nak lulus je lah. C. Murid-murid yang tak pernah lulus ni, kalau boleh target C. Target C dulu, try dulu. 50 ke atas tu. Kalau yang murid yang dah dapat 50 lebih ni, targetlah A atau B. Target yang atas daripada dia. Jangan awak, dah C dah, comfort zone, dah selesa kan. Jangan rasa macam tu. Nanti level awak macam tu je. Awak kena target yang lebih sikit. Biar usaha awak tu akan, awak sendiri nak capai. Itu yang saya rasa masa saya student. Saya memang ada cita-cita nak top 5 student. Masa form 6 tau. Form 5 memang saya malas sikit. Jangan cerita form 5 lah. Form 5 saya masih banyak main tau. Kurang matang kan. Banyak main motor apa semua kan. Dengan kawan-kawan suka keluar naik motor je. Cikgu dapat tak top Dapat. student? Saya betul top 5. Saya ranking kelima. Saya memang dapat kelima terbaik untuk STPM. Nama saya memang ada kat majalah sekolah. Tu jadi dapat kan. Alhamdulillah lah rezeki Itu pun usaha saya juga. Kawan saya yang saya kawan baik saya tu nama dia Fizi, dapat nombor keempat. Saya tak cemburu pun dengan dia. Okey, tu rezeki dia. Okey. Saya dengan kawan saya tu 2 orang je lelaki top 10. Yang bawah-bawah yang lain-lain tu semua perempuan. Yang top semua perempuan lah. Murid lelaki banyak bawah, level bawah lah. Diorang tak study sangat kan. Saya dengan member saya ni, Hafizi nama dia, tu je lelaki yang top. Sebab saya memang selalu study dengan dia. Faham tak? Kita ada keinginan macam tu, nak berjaya. Tak tengok orang lah. Langsung lah tak tengok orang. Sendiri je lah, kita syok lah belajar lah. Awak kena ada keinginan. Yang penting keinginan. Kalau awak tak ada keinginan memang tak ada apa-apa lah. Macam saya tak ada keinginan nak kaya. So saya gini je lah level saya, faham tak? Keinginan saya hidup saya macam ni je lah. Kalau ada orang dia nak jadi cita-cita nak jadi orang kaya, dia dah lain dah. Dia akan cuba bisnes macam-macam bisnes, nak try bisnes ni tak jadi, buat bisnes lain. Itu dia ada keinginan, tapi keinginan saya dah macam ni je. Ikutlah masing-masing punya apa matlamat awak. Okay, tapi tak nak gagal. Fail tu tak nak Okay, ni dah sesi berceramah pula. Okay, ada nak tanya apa-apa sebelum tu? Dah habis dah masa? Tak ada Okey, kalau tak ada apa-apa kita tamat kat sini untuk topik 5.5. Awak kena ulang kaji. Okey, apa yang awak dah baca ni sekarang, cuba try awak baca lagi. Awak highlight ke, main dengan highlight lah. Okey, ataupun tulis-tulis kan, tulis guna huruf besar kat tepi ke. Kan mana-mana ada kata tokoh ke kan, ada macam saya suka conteng-conteng tau. Ni macam saya conteng apa ni je. Saya akan conteng nama orang yang saya perlu ingat, saya akan conteng nama dia besar-besar kat sini. Datuk Mustafa, Datuk Harun ataupun tarikh-tarikh penting. Jadi saya memang suka conteng. Itu awak kena jangan sayang sangatlah nak potongkan nota awak ataupun buku awak ke. Okey. Macam ni contoh saya. Saya buat nota. Okey, untuk peristiwa pengisytiharan Malaysia kalau awak nampak saya conteng lagi besar padahal tepi ni dah ada Kuala Lumpur kan.
Saya tulis lagi kat sini. Saya guna catat juga. KL, mula KL. Saya nak tulis juga KL. Okay, KL apa cerita dia. Lepas tu saya nak tulis Sarawak. Kat sini pada dah ada dah. Tapi saya nak tulis lagi Sarawak. Tulis besar-besar Sarawak. Cerita lepas tu Sarawak siapa orang dia. Lepas tu Sabah. Macam tu lah. Okay. Itu cara belajar saya lah kan. Jadi kita ingatlah susunan dia tu. Okay. So sampai itu saja. Okay. Kalau nak tanya apa-apa boleh personal. Okay. Setakat ni Trisha baguslah Trisha. Trisha dah mula bertanya. Soalan-soalan kebat dia tanya dengan saya bagus. Dan saya suka setakat ni lah. Dari murid lain tak tahulah, saya pun tak ingat siapa yang bertanya. Murid-murid tahun lepas banyak bertanya. Kalau dia buat latihan tu dia orang tanya saya, cikgu ni macam mana So awak kalau ada masalah kau tengah buat latihan ke ataupun baca nota ke tak faham ke, bagi tahu je saya. Okey, boleh personal. Lambat atau cepat je lah saya reply. Okey. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita boleh berundur. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.